Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambungkan pengajian tauhid kita secara alamiah lah, kerana kekangan masa kita disebabkan bulan puasa ini, bulan Ramadan, malam kita nak tarawih. Maka saya diminta oleh pengerusi untuk melakukan kuliah secara dalam talian. Jadi insya-Allah lah kita usahakan kita menuntut ilmu walaupun kita tidak bersua secara muka, tapi moga-moga apa yang kita sampaikan, apa yang kita hajatkan, ilmu yang kita peroleh dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberkati oleh Allah. Jadi tuan-tuan puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak sambung bacaan kitab tauhid yang kita sudah mulakan dulu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ba'du, dan adapun kemudian daripada itu, maka menuntuti akan daku oleh setengah-setengah daripada kawan-kawanku bahawa aku tulis baginya satu risalah pada menyatakan agama dan memperkenal akan dia, kemudian menyata pula akan segala rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman dan ihsan. Jadi kata tuan pengarang kitab kita ni, iaitu kitab Misbahul Munir, tujuan dia menulis kitab ini adalah kerana mendapat permintaan daripada beberapa kawannya. Dia kata menuntuti akan daku oleh setengah-setengah daripada kawan-kawan aku. Jadi ada beberapa orang sahabat, beberapa orang kawannya menuntut kepada musannif, kepada pengarang kitab kita ini untuk dia menulis kitab, menulis risalah ataupun kitab untuk menjelaskan tentang agama, perihal agama lah, khususnya tentang ilmu tauhid. Bagaimana Islam itu, bagaimana tentang uluhiyah, tentang rububiyah, tentang an-nubuwat, dan juga tentang as-sam'iyat, perkara-perkara sam'iyat. Jadi diminta kepadanya untuk menulis satu kitab ataupun satu risalah untuk memperkenalkan tentang agama, dan juga menyata pula akan segala rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman dan ihsan, dan juga menerangkan di dalam kitab ini secara detail, secara tafsil, secara terperinci tentang rukun Islam, dan juga menceritakan tentang rukun iman dan juga ihsan. Islam, iman dan ihsan yang kita tahu itu adalah 3 rukun agama. Islam, iman dan juga ihsan. Islam yang ditasawurkan dengan syariat, iman yang ditasawurkan dengan tauhid, dengan akidah, ihsan yang kita tasawurkan, kita gambarkan dengan ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf. Jadi diminta kepadanya. Kemudian menyuruh akan daku pula menghurai segala hukum syarak dan hukum adat dan hukum akal dan ilmu usul din mengikut aturan ahli sunnah. Jadi
Kemudian diminta juga kepadanya untuk menghuraikan tentang hukum syarak. Apa itu hukum syarak? Yang kita tahu hukum syarak ni ada 5, ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada harus. Itu dia panggil hukum syarak, hukum taklifi. Dan juga menceritakan lagi tentang hukum adat. Hukum adat, wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat, dan juga hukum akal, wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal, ada 3 juga. Dan ilmu usuluddin, dan nak menerangkan juga, disuruhkan kepada pengarang kitab ini untuk menerangkan juga tentang ilmu usuluddin, yakni ilmu tauhid, ilmu akidah di dalam kitab ini. Mengikut aturan ahli sunnah dengan huraian yang terang, yang sangat mudah memahami akan dia, lagi mudah bicaraannya dan sederhana ibaratnya dan cakapannya. Dan dihuraikan, disuruhkan juga kepada pengarang untuk dia menghuraikan tentang ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin ni iaitu usul agama. Juga dikenalkan dengan ilmu tauhid yang kita kenal lah. Ilmu usuluddin dia ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu aqaid, dan juga dikenal dengan ilmu kalam. Itu beberapa nama yang diistilahkan oleh para ulama kepada ilmu usuluddin, yakni ilmu tauhid ni. Maka disuruhkan kepada musannif, kepada pengarang untuk mengarangkan, membicarakan tentang ilmu usuluddin, ilmu akidah ini dengan aturan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kitab yang kita baca ni ada satu kitab yang menjelaskan kepada kita tentang ilmu tauhid menurut manhaj ahli sunnah wal jamaah, menurut disiplin ilmu ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang kita maklum, itulah pengajian tauhid sifat 20. Sifat 20 yang kita duk mengaji. Itu wujud, qidam, baqa', mukhalafah dan seterusnya. Itulah dia panggil atas jalanan ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Sebab bila disebutkan dengan ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana kata Imam Az-Zubaydi ataupun Az-Zabidi, Murtada Az-Zabidi, seorang imam nama dia Murtada Az-Zabidi, di dalam kitabnya Ithaf As-Sadatil Muttaqin, itu karangannya Ithaf As-Sadatil Muttaqin, yang mensyarahkan bagi kita Ihya Ulumuddin. Dalam tu Imam Murtada Az-Zabidi mengatakan, iza utliqa ahlus sunnah wal jamaah fal muradu biha al-asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila disebutkan ahli sunnah wal jamaah tersebut, fal muradu biha al-asy'ariyah wal maturidiyah, maka yang dimaksudkan dengannya adalah asy'ariyah maturidiyah. Itu sifat 20 itulah Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kalau dalam ilmu tauhid, pegangan kita bagi ahli sunnah wal jamaah kepada 2 imam ni, iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang kita kenalkan dengan di tempat kita ini sebagai pengajian tauhid sifat 20. Itu dalam akidah. Kemudian kalau dalam fiqh pula, seorang itu kalau disebut dengan ahli sunnah wal jamaah, seorang kalau dalam tauhid mengikut 2 imam tadi, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kalau dalam fiqh, dia itu bertaklid dengan salah satu daripada 4 mazhab yang mu'tabarah. Dia mengikut daripada salah satu imam mazhab yang 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanbali. Itu disebutkan bagi fiqhnya. Bagi tasawufnya pula, sebab apa? Sebab 3 ni, tauhid, fiqh, tasawuf ni, 3 ni ilmu yang wajib kita pelajar, yang wajib dibelajar oleh setiap orang Islam yang mukallaf. Bila sebut saja dia itu mukallaf, dengan makna apa? Dengan makna dia itu berakal, dia tak gila,
dan dengan makna dia itu sudah baligh, sudah mencapai had umur dewasa. Maka wajib baginya ini tak terlepas, mesti la budda, mesti kewajipan kepadanya untuk belajar 3 pokok ilmu asas fardu ain yang wajib dia belajar. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Tauhidnya belajar pula dengan aturan, dengan disiplin manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bila sebut ahli sunnah wal jamaah, tauhidnya 2 imam tadi, Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Fiqahnya mazhab yang 4, salah satu dia pegang lah. Kalau tasawufnya pula bertasawuf dengan imam-imam tasawuf yang muktabar juga, seperti Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, Abu Hasan Asy-Syazili dan seumpamanya. Jadi diterangkan di dalam kitab ni, disuruhkan kepada pengarang untuk menerangkan juga tentang ilmu usuluddin, ilmu nak kenal Tuhan, nak kenal Allah Subhanahu wa taala, mengikut aturan ahli sunnah wal jamaah, dengan huraian yang terang yang sangat mudah memahami akannya. Dengan huraian yang terang, yakni huraian yang jelas supaya mudah orang faham. Lagi mudah bicaraannya, lagi mudah. Maksudnya kitab ini disusun dalam bentuk yang mudah, tak payah. Dan sederhana ibaratnya. Maksudnya tak payah juga, sederhana. Dan cakapannya, samalah cakapan ibarat ni, maksudnya penulisan dengan gaya bahasa yang mudah. Sebab sesetengah kitab ni, khususnya kepada kitab turas, kitab warisan ulama kita ni, sama ada Jawi ataupun Arab, kebiasaannya memang ditulis dengan ibarat-ibarat yang payah untuk kita faham. Dan ada juga sebab kenapa para ulama kita dulu menerangkan ataupun menulis kitab-kitab mereka dengan ibarat, dengan bahasa, gaya bahasa penulisan yang payah, kerana nak suruh kepada orang untuk belajar kitab tersebut. Jadi bila kata tulis dengan bahasa yang payah, maka dia nak mengajilah dengan guru. Tapi kalau kata tulis dengan bahasa yang mudah, boleh kita faham sendiri tanpa guru, kita baca sendiri. Maka ulama ni dia nak kita mengaji. Sebab innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan mengaji, dengan belajar, dengan guru, berguru, dengan bersanad. Maksudnya guru pada guru tu ada gurunya, ada guru sampailah kepada sahabat, sampailah kepada Nabi SAW. Kerana sanad ataupun rantaian pengajian ilmu itu di dalam Islam itu sangat penting. Sebab tu kata Ibnu Mubarak, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Al-isnad min ad-din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad pengajian itu maksudnya guru berguru dengan mengambil ilmu dengan secara berguru, dengan bersanad, itu adalah sebahagian daripada agama. Laulal isnad, kalau kata bukan kerana sanad pengajian itu, laqala man syaa ma syaa, maka orang akan boleh berkata apa saja yang dia nak kata. Sebab apa? Sebab dia tak pernah ada guru, sebab dia pengajian itu tidak bersanad. Maka dia nak kata apa pun katalah. Sebab dia hanya boleh nukil, boleh baca, dan dia rumus dan dia mensyarahkan sendiri dia, tanpa ada syarahan daripada guru. Baik. Serta mendatang pula dalil-dalil yang naqli dan akli. Kemudian di dalam kitab ini pengarang juga mendatangkan bagi setiap daripada pembahasan di dalam kitab ini dalil, sama ada naqli ataupun akli. Maksudnya dalil naqli ini dalil ayat Al-Quran dan juga Al-Hadis Nabi SAW. Didatangkan dalam setiap pembahasan ni ada ayatnya, sama ada ayat ataupun ada hadis. Dan juga dalil akli. Dalil akli ni dalil akal, dalil yang kita tilik, yang kita fikirkan dengan akal kita. Maka dengan tuntutan itu aku pun memikir dan renung berbulan-bulan masanya. Dengan sebab tuntutan daripada kawan-kawannya tadi, disuruh kepadanya untuk menyatakan satu risalah, menulis satu kitab,
pada pembicaraan pokok-pokok agama dan juga ilmu usuluddin, ilmu akidah, maka kata muallif, kata pengarang kitab ni, disebabkan permintaan tadi aku merenung berbulan-bulan lamanya. Lama dia merenung. Kenapa? Kerana adakah wajar, adakah patut dia tulis kitab, adakah patut dia menyahut seruan ataupun permintaan daripada rakan-rakannya tadi. Tiba-tiba diilham akan daku oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tuntutan kawan-kawanku itu adalah suatu perkara yang baik yang tak patut bagiku menolak. Jadi dia kata, maka sebab dia fikir tuntutan yang diminta kepadanya itu adalah perkara yang baik, kerana nak menyatakan, nak menuliskan satu risalah menerangkan kepada umat tentang ilmu akidah, tentang ilmu usuluddin, ilmu tauhid, yang mana ilmu usuluddin tauhid ini ilmu yang pertama sekali wajib dipelajari. Awwaluddin ma'rifatullah. Ulama kata awal-awal agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu dia pun dia kata tak patutlah aku untuk menolak permintaan ni, sebab mungkin ini akan menjadi satu perkara kebaikan baginya, dan juga untuk menyebarkan ilmu, dan juga untuk mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk mengajak manusia, mengajak umat untuk kembali memahami ilmu tauhid. Maka dia kata tak patutlah aku menolak. Kerana mereka itu kawan-kawannya tadi sangka baik dengan aku. Mereka sangka baik, maka aku pun terimalah tuntutan itu walaupun aku bukan daripada ahlinya. Maka kata pengarang kitab ni, aku pun terimalah. Walaupun dia kata dia bukan ahli. Maksud dia bukan ahli di sini adalah kalam tawaduk daripada pengarang kitab ni. Dia biasa ulama-ulama kita yang tulis kitab dulu ni, dia semua penuh dengan orang-orang yang tawaduk belaka. Walaupun ilmu mereka itu menggunung, hebat ilmu mereka. Kalau tak hebat, mana mungkin mereka boleh menulis kitab-kitab, dan kitab mereka yang mereka tulis ni barakah. Keberkatannya itu kita tengok sampai sekarang, walaupun ulama itu dah meninggal, berpuluh bahkan beratus tahun dah meninggal, tapi kitabnya masih lagi dipelajari oleh orang-orang, dipelajari oleh manusia, oleh umat. Maka itu menunjukkan apa? Menunjukkan kata keberkatan yang ada pada karangan orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu. Walaupun dia kata dia bukan ahli, bukan maksud dia bukan ahli ni dia bukan tak pandai, bodoh dan sebagainya. Tidak, ini sebenarnya adalah kalam. Kita yang kena faham kalam dia. Ini kalam tawaduk, merendah diri daripada musannif. Kemudian berlakulah kalam aku dengan taufik Allah Ta'ala pada mengisikan tuntutan-tuntutan itu di atas beberapa keping kertas daripada ingatan-ingatanku. Maka dia kata, maka dah aku menyahut dah seruan tu, maka berlakulah kalam aku. Maksudnya aku pun mulalah menulis dengan taufik Allah, dengan petunjuk. Mana taufik ni sebenarnya adalah khalqu qadratit ta'ah fil abdi. Allah Ta'ala menciptakan ketaatan di dalam hamba, itu maksud taufik. Dengan Allah Ta'ala menciptakan kekuatan untuk melakukan taat kepada aku, maka berlakulah kalamku. Maka aku pun mulalah menulis dengan taat yang Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala bagikan kepada diriku. Dia tulis itu di atas beberapa keping kertas daripada ingatanku yang aku ambil daripada guru-guru yang mursyid, serta aku tatap akan dia daripada kitab yang muktabar, kitab-kitab yang muktabar. Jadi dalam dia menyatakan di sini, dalam penulisan kitab ini dia ambil daripada syarahan-syarahan yang dia mengaji dengan gurunya, dan juga dia rujuk, dia mutalaah kembali kitab-kitab muktabar, kitab-kitab besar-besar lah dalam ilmu usuluddin, ilmu tauhid ni. Kalau kita tengok banyaklah kitab yang besar-besar ni, cuma dia tak nyatakan di sini kitab apa yang sebagai rujukan dia.
kita boleh tengok macam terlalu banyak. Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri ada mengarang kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah. Begitu juga Imam Al-Ghazali ada juga kitab Al-I'tiqad, Al-Iqtisad fil I'tiqad dan sebagainya. Banyak kitab-kitab yang muktabar, kitab yang besar-besar. Maka jadilah ia kertas tadi tu, beberapa kertas tadi, keping kertas tadi, sebuah risalah yang berguna. Maka dah aku tulis, aku ambil daripada ingatan-ingatan yang aku mengaji dengan guruku, dan juga aku mutalaah mengambil lagi rujukan daripada kitab-kitab muktabar para ulama tauhid. Maka jadilah risalah yang berguna yang aku namakan dia akan risalah ini dengan Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Jadi kitab ni dia buhlah nama dia, letakkan nama kitab Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Artinya lampu yang menerang pada mengenalkan Allah Al-Qadir. Jadi lampu yang menerang pada membicarakan mengenalkan Allah Al-Qadir. Jadi seolah-olah dia meletakkan nama Al-Misbah, lampu Al-Munir yang bercahaya ataupun yang menerangkan. Seolah-olah apa? Dengan orang mengaji kitab dia, dengan risalah ataupun kitab yang dia tulis ini dapat memberi penerangan kepada manusia, penerangan kepada orang yang mengaji, orang yang membacanya tentang ilmu tauhid, sebagaimana lampu yang memberi penerangan, memberi cahaya kepada orang apabila berada di dalam zulumat, berada di dalam gelap. Maka ada satu kesesuaian yang dia letakkan daripada pengharapannya. Jadi bukan dia hanya meletakkan itu sekadar meletak, tidak. Jadi pengarang meletakkan nama Al-Misbahul Munir, lampu yang memberi terang, itu supaya kitab yang dibaca ini memberi penerangan kepada umat, kepada manusia, khususnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku memohon kepada Allah. Jadi insya-Allah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berhenti dulu di sini. InsyaAllah kita akan sambung lagi bacaan nanti. Kita akan masuk lagi bacaan sambung kitab ini. Moga-moga apa yang disampaikan kepada kita dengan keberkatan kita bacanya kitab ini mengalir juga sebagaimana keberkatan itu dah mengalir kepada pengarang kitab kita ini. Moga-moga Allah Ta'ala mengalirkan, memberi juga keberkatan kepada kita, supaya kita dapat ilmu, dapat menerangi, terang kepada kita tentang ilmu, khususnya ilmu akidah, ilmu usuluddin ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.